Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Haris Ashraf Hasnan dalam sesi webinar kali ini yang dianjurkan oleh Link Ashraf Awani, di mana tajuk kita hari ini iaitu berkenaan dengan vaksin, peluang anda untuk menanyakan semua soalan kepada para panel kami berkenaan dengan isu vaksin pada kali ini, kerana kalau kita bercakap berkenaan dengan vaksin ini, banyak soalan-soalan timbul, macam-macam keraguan, macam-macam khabar angin, dan ianya sedikit sebanyak menjejaskan ataupun menyukarkan Malaysia untuk mencapai tahap imuniti kelompok. Pada ketika ini sangat crucial, ataupun kita bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin kembali hidup kita normal seperti dahulu sebelum COVID-19. Jadi vaksin merupakan antara salah satu inisiatif penting pada ketika ini. Jadi saya tak nak bercakap banyak. Kita ada panel-panel yang cukup menarik hari ini. Panel pakar-pakar yang akan meliputi pelbagai persoalan, sama ada dari segi berkenaan dengan polisi, berkenaan dengan macam-macam perolehan, mungkin berkenaan dengan soalan-soalan klinikal, kesihatan, layak boleh ke saya dan sebagainya. Jadi untuk saya perkenalkan panel yang pertama kita pada hari ini ialah Dr. Kalai Arasu M. Priyasami, ataupun mesra dipanggil Dr. Kalai. Terima kasih Dr. Kalai kerana sudi bersama dengan pada sesi webinar kita kali ini. Beliau merupakan pengarah Institut Penyelidikan Klinikal ICR, Institut Kesihatan Negara NIH, di mana beliau bertanggungjawab ke atas 36 pusat penyelidikan klinikal di bawah KKM, dan selain daripada itu beliau merupakan pengerusi Kumpulan Kerja Teknikal Pemilihan Calon Vaksin COVID-19 TWG di bawah Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV Malaysia. Terima kasih Dr. Kalai kerana sudi bersama dengan Ashraf Awani. Dan seterusnya, selamat pagi. Okey, seterusnya kita panel yang kedua kita, teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. Dr. Muhammad Nur Azman bertanggungjawab ataupun memantau dari segi proses pembangunan teknologi dan juga pembangunan ekosistem, inovasi ekosistem, meliputi juga pembangunan sosioekonomi. Dan penting untuk kita melihat dari segi bagaimana perolehannya, bagaimana selepas ini. Jadi soalan-soalan berkaitan dengan apa perancangan-perancangan MOSTI selepas ini, JKJAV untuk memastikan kelangsungan proses vaksinasi ini, reach out-nya lebih ramai. Kita akan bertanyakan dengan Dr. Nur Azman nanti. Dan seterusnya, hari ini ramai ataupun semua panel-panel kita doktor. Saya je bukan doktor. Okey. Seterusnya kita ada panel ketiga kita, Dr. Hanif Zailani yang merupakan Ketua Sektor Kawalan Penyakit Cegahan Vaksin, Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan pada masa ini dipertanggungjawabkan sebagai Ketua Sektor Penyakit Cegahan Vaksin, Penyakit Bawaan Makanan dan Air semenjak Disember lalu, dan terlibat dalam pembinaan polisi berkaitan dengan program imunisasi kebangsaan. Itu program yang besar, program imunisasi kebangsaan pelbagai, tetapi kali ini juga beliau dipertanggungjawabkan untuk PICK, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terima kasih Dr. Hanif kerana sudi bersama dengan Ashraf Awani. Dan seterusnya, dari segi soalan-soalan klinikal ni, soalan-soalan penyakit, boleh ke saya ni ada penyakit sekian, saya makan ubat sekian, mak saya makan ubat cair darah, dan boleh ke ambil vaksin? Jadi soalan-soalan berkenaan dengan klinikal, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa kesan pada badan dan sebagainya. Kita bersama dengan Dr. Chow Ting Su yang merupakan pakar perunding perubatan penyakit berjangkit, di mana beliau merupakan adalah perunding penyakit berjangkit dan juga Ketua Unit Penyakit Berjangkit di Hospital Pulau Pinang hingga 2017, dan beliau juga merupakan penyelaras pencegahan dan kawalan jangkitan Negeri Pulau Pinang dan pegawai kawalan jangkitan Hospital Pulau Pinang sejak Oktober 2016 dan juga merupakan salah seorang visiting ataupun perunding penyakit berjangkit di Hospital Gleneagles Pulau Pinang. Terima kasih Dr. Chow kerana sudi bersama dengan Ashraf Awani. Terima kasih kepada semua panel kita. Dan pertama sekali untuk kita memulakan diskusi kita, saya tak nak sembang panjang, kita nak bagi peluang sebanyak mungkin soalan-soalan kepada para penonton kita untuk mengajukan soalan. Dan pertama sekali untuk Dr. Kalai, bagaimana kita ingin memahami track ataupun perjalanan kita dan juga bagaimana peranan di peringkat Institut Kesihatan Negara ataupun Institut Pendidikan Klinikal ini dalam
memberi kelulusan kepada vaksin? Sebab banyak soalan, kenapa vaksin lambat, kenapa ambil masa yang panjang untuk approve sesuatu kelulusan sesuatu vaksin itu. Mungkin Dr. Khalal boleh mulakan dahulu. Terima kasih Haris. Kita telah pun mengalami COVID-19 lebih dari setahun lebih sekarang, 1,5 tahun sebenarnya. Dan daripada masa awal tahun lepas telah pun mula pelbagai kajian untuk membawa vaksin terhadap penyakit ini. Sebab sehingga kini dari segi rawatannya masih amat rumit sebab tidak ada ubat yang khusus terhadap penyakit COVID-19. Oleh itu, para penyelidik telah pun lama cuba membangunkan vaksin yang selamat dan berkemampuan untuk mengawal penyakit ini. Bagi pihak kita di Instituti Penyelidikan, kita telah diberi tanggungjawab melalui JKJV, iaitu satu jawatan kuasa untuk meneliti semua data-data daripada percubaan klinikal. Kita perlu faham, kajian vaksin ini bukan baru sebenarnya, telah pun lama dilakukan. Oleh itu, kita bolehlah dari segi analisis data ini dapat membawa satu keputusan yang sesuai terhadap pemilihan calon vaksin di negara. Dan pada peringkat hujung tahun lepas, kita telah pun memperolehi data-data klinikal iaitu daripada percubaan klinikal, daripada pembekal dan juga pembawa penyelidikan klinikal pada tahap fasa ketiga. Ini amat penting sebab penyelidikan vaksin perlu melalui beberapa fasa sebelum digunakan sepenuhnya di kalangan manusia. Jadi jawatan kuasa kami yang dianggotai oleh lebih 20 orang pakar pelbagai bidang diberi tanggungjawab untuk meneliti data-data ini dan membuat pengecualian kepada jawatan kuasa pemilihan calon vaksin di peringkat negara. Daripada ini kita dapati calon vaksin Pfizer-BioNTech telah mendahului dari segi kaji selidiknya dan pemilihan dari segi efikasi dan safety iaitu keselamatan dan keberkesanannya sesuai. Sesuaian itu ditetapkan oleh badan-badan yang diiktiraf di peringkat dunia, contohnya WHO, FDA dan juga EMA, di mana peratusan sekurang-kurangnya 50% dari segi keberkesanan perlu dicapai oleh sesuatu vaksin sebelum pemilihan dilakukan untuk kawalan penyakit. Jadi berdasarkan itu dan juga ciri-ciri lain kita membuat pemilihan. Nah inilah dari segi pemilihan dan seterusnya perlu melalui proses tapisan dan juga nilaian oleh badan regulatory di negara kita iaitu NPRA. Mereka juga meneliti semua dari segi aspek kualiti, keberkesanan dan keselamatan sebelum memberi kelulusan untuk diguna pakai di Malaysia. Jadi dari pemilihan kepadalah keputusan untuk digunakan pakai di Malaysia melalui dari segi peraturan dan undang-undang yang ada dalam Malaysia. Ini adalah dari pihak kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Khalal. Kemudian saya nak tanya kepada Dr. Azman. Ketika ini kita straightforward lah, orang nak cepat. Maksudnya kita mengakui bahawa kadang-kadang kita berdepan dengan isu seperti individu yang tidak hadir. Pada fasa kedua ini kira dekat puluhan ribu juga yang tidak hadir, yang telah pun mendapat tarikh temu janji tetapi tidak hadir. Kawasan luar bandar, saya juga ada temu bual wakil WVCEE yang menyatakan bahawa mereka ini bukannya anti-vaksin tetapi ada masalah-masalah untuk reach out nak pergi ke PPV, mungkin yang internet tak ada, handphone tak update dan sebagainya. Di peringkat MOSTI, bagaimana melihat pentingnya untuk reach out decentralized, bukan lagi kita letakkan di federal sepenuhnya tetapi kita nak pergi ke PBT, majlis daerah ini, DO dan juga mukim-mukim ini untuk menggerakkan vaksin ini secepat yang mungkin. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Haris. Ashraf. Well, di bawah Badan Bertindak COVID-19 Immunization ni, kita bersama-sama dengan pelbagai agensi lain, dipanggil CITF, membuka pelawaan ataupun registration dahulu, of course tentulah melalui MySejahtera, tetapi bukan itu sahaja yang kita sediakan saluran ya, sebab saluran-saluran lain yang kita sediakan juga mengambil kira faktor keadaan seseorang itu.
kalau ia berada jauh di pedalaman contohnya, kita perlu pastikan dan tidak ada pula connectivity contohnya, kita perlu pastikan ada capaian untuk mendaftar mereka dan juga memvaksinasi mereka. Untuk tujuan ini dia complement each other lah. Kita ada MySejahtera, kita ada juga pasukan yang akan bekerjasama contohnya dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan daerah, majlis-majlis daerah, pusat PBT, malahan juga NGO seperti majlis-majlis belia dan sebagainya yang berada di seluruh pelosok negara untuk reach out kepada golongan atau kumpulan-kumpulan inilah. Jadi apabila ini dapat dilaksanakan, dan kita memang staff pun melaksanakannya dengan tahun ini lagi pada bulan, bilangan ini semakin bertambah dan ada bilangan yang telah pun kita vaksinasikan melalui outreach program lah yang dinamakan. Kita juga akan memperkenalkan, akan roll out kaedah untuk memvaksinasi menggunakan mobile unit lah contohnya. Dan ini bukan juga bermaksud tidak perlu mendaftar, kerana apabila divaksinasikan, maklumat yang telah divaksinasikan akan ada dalam rekod kita, walaupun mereka mungkin tidak boleh berdaftar pada peringkat awal. Kita membuka bagi kumpulan-kumpulan tertentu ini, pedalaman dan sebagainya, apabila kita pergi untuk melaksanakan vaksinasi, mereka terus didaftarkan dalam sistem dan diberikan vaksinasi. Jadi maklumat ini akan terus di-capture ataupun dikumpulkan tanpa ada yang insya-Allah tertinggal lah. Kalau ada maklumat-maklumat ataupun perkara-perkara yang mungkin ada sana sini sedikit kekurangan, kita ada laluan ataupun proses untuk membuat pemakluman melalui website JKJAV. Boleh terus mengajukan permohonan melalui atau pertanyaan, malahan ada juga nombor telefon hotline di situ di JKJAV dan CITF di dalam website tersebut, dan boleh kita bantu segeralah. Itu tujuan untuk kita capai seberamai mungkin. Pada masa ini pendaftaran adalah sekitar 11.5 juta orang ataupun close to around 45% of the targeted registered adult population yang kita nak dalam program kita ini. Kita terus memperkasakan, menggalakkan orang untuk mendaftar, tetapi dalam masa yang sama reach out kawasan-kawasan yang mungkin sukar datang kerana transportation dan juga jauh daripada PPV, mungkin kawasan-kawasan yang berkenaan disebutkan tadi, kita ada juga kaedah-kaedah lain. Jadi itulah buat masa ini kita roll out tu berjalan dengan lancar, termasuk juga of course kawasan-kawasan yang kita kenal pasti untuk laksanakan vaksinasi secara tertumpu di kawasan wabak menggunakan pendekatan mega PPV dan sebagainya. Itu adalah antara perancangan yang mungkin saya boleh kongsikan pada masa ini dululah, Cik Ashraf. Baik, terima kasih Dr. Azman. Dan seterusnya Dr. Hanif, sebelum saya pergi ke Dr. Chow, saya nampak Dr. Chow dah mula menjawab soalan dekat chat box Q&A kepada anda yang mengikuti kami pada ketika ini. Boleh mengajukan soalan, kita ada pakar sama ada Dr. Chow nanti akan menjawab secara video ataupun dalam secara visualnya nanti, ataupun beliau akan return reply dalam chat box pun boleh juga, anda boleh terus ajukan. Dan seterusnya saya nak tanya kepada Dr. Hanif, on ground ketika ini kita melihat ada pelbagai cadangan dikemukakan, termasuk di peringkat mesti ada menyebut berkenaan dengan dari segi van bergeraknya kenderaan ataupun bas bergerak vaksin, dan kemudian ada cadangan untuk drive thru. Saya tengok viral video di Arizona untuk drive thru ini. Dr. Hanif melihat bagaimana ketika ini untuk kita mencapai imuniti kelompok itu, di mana kedudukan kita, sejauh mana kita lagi untuk mencapai imuniti kelompok dan menyegerakan proses vaksinasi ini? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi ya. Terima kasih Haris terhadap soalan tersebut. Terima kasih juga kerana menjemput saya. Jadi isu sekarang ni ialah kita sering diwarukan kenapa kita slow, lambat dan sebagainya. Ini sebab ini pun ada kaitan dengan soalan Haris tadi kan. Hanya isu utamanya bukan pelaksanaan tu lambat ataupun slow sebenarnya. Ia berkaitan juga dengan berapa vaksin yang kita, bekalan dah yang kita perolehi. Sebab vaksin ni dia tidak sampai secara, bila bisa kata kita
buat perolehan sebanyak 15 juta, dia tak akan sampai terus 15 juta, dia akan sampai ke negara ini secara berkala kan. Mula dengan mungkin untuk Pfizer dulu awal lah, dulu kita mula dengan 300,000 dos dan sebagainya. Jadi pelaksanaan kita pun sudah tentulah berdasarkan bekalan vaksin tersebut. Kalau kita lebih laju daripada bekalan vaksin, takut nanti vaksin itu tidak cukup lah. Dan kalau kita tengok setakat ini pun on ground lah dari segi pelaksanaan kita ni, kalau nak kira kita tidaklah perlahan, kita masih lagi on track, di mana sehingga kini pun ini berdasarkan vaksin yang kita terima lah, lebih daripada separuh daripada vaksin yang kita terima telah digunakan. Itu juga kena ambil kira jugalah first dose dan second dose semua itu. Dan sehingga kini kita dapati untuk 6% daripada jumlah penduduk, 32.7 juta penduduk negara ini telah pun menerima dos pertama, dan dalam 3.3% telah menerima lengkap vaksin. Bila kata lengkap menerima vaksin itu makna dos pertama, dos kedua itu telah diberikan. Dan sebab kita di dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, kita laksanakan secara berfasa lah kan. Ini bergantung kepada bekalan tadi itu. Mana fasa pertama kita mulakan dengan frontliner, medical frontliner dan juga non-medical frontliner. Kalau ikut perancangan awal, sasaran kita ialah dalam 500,000 sasaran saja, ataupun dalam 0.5 juta saja. Dan daripada pelaksanaan kita dapati bahawa lebih daripada 100% frontliner yang kita dapat beri suntikan lengkap dos pertama dan dos kedua, yang disebabkan ada senarai tambahan dan sebagainya. Lebih daripada 100% frontliner ni telah mendapat dos yang lengkap, fasa 1 dan dos 1 dan dos 2. Bermakna untuk fasa 1 kita telah berjaya on track, dan sekarang ni kita berada pada fasa 2. Dan kalau kita ikut target yang telah ditetapkan awal-awal dalam 9.5 juta penerima vaksin, fasa 1 dan fasa 2, sebenarnya dalam 11% telah diberikan vaksin, sama ada dos 1 ataupun dos 2. Dan sekarang ni kita actually nak kira slow tu sebenarnya tidak tepat lah. Dan akhir-akhir ni kita punya bilangan yang diberi vaksin dalam sehari itu dalam purata dalam 50 hingga 80 ribu dos vaksin kita berikan, dan seperti mana yang dimaklumkan oleh yang berhormat Menteri Musti baru-baru ini, bahawa dalam bulan 6, bulan Jun ataupun Julai ini kita mungkin akan menerima hampir 8 juta dos vaksin, termasuklah Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Dan ini adalah peningkatan yang sangat mendadak. Sebab itulah baru ini pun ada diumumkan bahawa sasaran akan dipertingkatkan, daripada sekarang ini 50 hingga 80 dos sehari diberikan, akan dipertingkatkan kepada 150,000. Tadi ribulah, 50,000 hingga 80,000 sehari, akan dipertingkatkan kepada 150,000 dos satu hari. Dan kita yakin dengan bekalan yang cukup ni, 8 juta dos bulan Jun dan Julai, di samping juga kaedah-kaedah pelaksanaan. Tadi Dr. Azman menyatakan kita buat outreach ataupun di kawasan-kawasan pendalaman, pembukaan PPP mega dan sebagainya. Tadi Cik Haris pada ada kata yang buat drive-thru dan sebagainya telah dilakukan pilot project di USM Kota Kelantan, Kementerian, dan banyak lagi lah yang kemungkinan PPP baru yang dibuka, dan juga melibatkan swasta, klinik-klinik swasta, hospital swasta. Sudah tentulah dari segi keupayaan tu akan bertambah lah, dan di samping dengan bekalan vaksin yang kita akan terima. Dan pada sekarang ni pun kita telah sedang berada, kes kita tengah meningkat, dan kemungkinan kita akan bagi prioriti kepada kawasan-kawasan yang berwabak lah, yang berisiko tinggi, zon merah dan sebagainya.
Jadi dari segi on ground tu saya rasa masih lagi on track. Dan kita mampu untuk laksanakan provided kalau vaksin tu kita boleh dengan seperti yang dijadualkan, dengan bantuan lah semualah daripada semua pihak, the whole government approach. Baik, ketika ini kita mendapat banyak soalan, tetapi soalan-soalannya lebih kepada dari segi klinikal perubatan. Jadi saya percaya ramai doktor-doktor di dalam panel kita hari ini boleh membantu untuk menjawab soalan tersebut. Okey, pertama saya nak pergi ke Dr. Chow. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Terima kasih juga written reply, jawapan-jawapan ataupun berdasarkan soalan-soalan yang diberikan di Q&A box di bawah. Baik, anda boleh terus ajukan soalan dan okey, saya nak ambil soalan pertama. Saya nak tanya kepada Dr. Chow. Okey, ada soalan daripada Lai Sao Z yang tanyakan, my father have stroke before, he now eating ubat cair darah. Is it safe for him to get AstraZeneca vaccine? Okay, so aspirin ke any ubat cair darah, Dr. Chow? Mungkin pandangan Dr. Chow berkenaan dengan perkara ini. Sama ada aspirin, CPD atau direct anti-oral semua dasar sebenarnya untuk menerima semua jenis vaksin tersebut. Dan kita kalau yang makan kita akan buat kanan pada tempat itu dengan lebih lama satu minggu. Cara yang kita juga bahan pegawai-pegawai vaksin supaya orang akan memberikan lebih lama sikit pada tempat cucu supaya sorry Dr. Chow, nampaknya kita audio Dr. Chow tak jelas suara Dr. Chow. Maybe tim teknikal boleh check semak semula dengan Dr. Chow. Dia macam bergema sikit suara Dr. Chow. Jawapan yang diberikan Dr. Chow kurang jelas sebutannya. Kalau saya video lebih bagus. Boleh dengar tapi dia kurang jelas, dia bergema. Bergema sedikit suara Dr. Chow. Saya sikit. Jelas lagi. Masih lagi bunyi bergema. Tak apa, saya akan minta tim teknikal saya untuk check dengan Dr. Chow sebentar lagi. Okey, minta maaf. Okey, mungkin saya tak pasti sama ada Dr. Hanif ataupun Dr. Kalai mungkin boleh menjawab soalan berkenaan dengan ubat-ubat yang sedang diambil oleh pesakit, sama ada macam aspirin dan sebagainya, ubat cair darah, sama ada mereka ini boleh untuk mengambil vaksin contohnya seperti AstraZeneca. Haris, sebenarnya ada dari segi clinical guidance untuk penerima vaksin, sama ada mereka sesuai untuk diberi vaksin. Dari segi mereka yang ambil ubat cair darah, ada juga penerangan di mana mereka sebenarnya dibenarkan menerima vaksin. Tak kira lah sama ada daripada Pfizer ataupun AstraZeneca atau Sinovac. Kebetulannya ialah risiko dari segi pendarahan di dalam tempat di mana mereka diberi vaksin, sebab vaksin ini diberi sebagai suntikan di dalam muscle, iaitu otot. Jadi inilah satu-satu yang mereka risau, sama ada dia akan membawa kepada pendarahan di tempat yang disuntik. Oleh itu ada penjelasan siapa yang sepatutnya diberi dan sepatutnya tidak diberi. Ini tidak perlu lebih bimbang sebab di tempat-tempat di mana vaksin diberi, mereka akan diberi soal jawab untuk menentukan ini dari segi keselamatan. Jadi tidak perlulah kita bimbang. So jadi yang penting konsult, jumpa dengan doktor yang merawat sama ada ibu bapa ataupun saudara mara kita itu, individu kita itu, untuk konsult sendiri untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan sama ada jenis-jenis vaksin ataupun layak atau tidak, boleh atau tidak anda untuk mengambil vaksin tersebut. Terima kasih Dr. Kalai. Seterusnya ada soalan berkenaan dengan
individu A terima vaksin yang sama tetapi dia ada gejala selepas itu seperti ada chills, demam, sakit-sakit badan. Tetapi ada individu yang bila ambil vaksin yang sama tetapi dia tak ada kesan apa-apa langsung. So ada yang menyatakan bahawa apabila tak ada kesan langsung dekat badan tu maksudnya vaksin tu tak berfungsi dekat dalam badan. So macam mana kita nak faham persoalan itu? Adakah benar? Apa penjelasan? Mungkin Dr. Hanif ataupun Dr. Hanif boleh, kalau Dr. Hanif boleh bagi penjelasan sedikit? Ya, tak bermaksud kalau kita tak ada kesan sampingan ataupun kita tak boleh kata kesan sampingan, kita panggil adverse event following immunization sebab ataupun AEFI kan. Dan AEFI ni tak spesifik kesan sampingan daripada vaksin. Dia mungkin disebabkan oleh kesan-kesan lain dan tak semestinya individu yang tiada EAEFI ataupun kesan sampingan ni tak ada respon. Vaksin tu tak berkesan. Ia sebenarnya kena tengok juga dari segi antibody yang kita boleh periksa di dalam darah dan sebagainya. Jadi tak semestinya mungkin Dr. Kalai boleh tambah lah. Jadi tak semestinya kalau misal kata tak ada kesan sampingan tu. Terima kasih Dr. Hanif. Ya, sebenarnya setiap orang itu akan respon dari segi berlainan kepada setiap vaksin. Ini bergantung kepada badan mereka sendiri. Sebab ada mereka di mana kita kaitkan perkataan ini reactogenicity lah, iaitu demam, sedikit sakit badan, sedikit rasa lesu. Ini akan berbeza antara seorang individu kepada individu lain. Tapi yang pentingnya ialah itu adalah respon normal, iaitu akan berlaku selepas diberi suntikan. Jadi perbezaan daripada gejala ini bukan bermakna ada respon berbeza daripada vaksin. Ini adalah satu yang biasa berlaku untuk semua yang menerima suntikan. Cuma apabila gejala itu dikaitkan dengan perubahan kepada kesihatan mereka, kemudian ini akan jadi satu AAFI di mana mereka perlu laporkan dan dapat nasihat daripada doktor sama ada mereka perlu diberi rawatan lain disebabkan ini adalah proses normal dan perkara ini tidak perlulah kita kaitkan dengan perbezaan vaksin, bukan sebenar. Baik, Dr. Chow, nampaknya Dr. Chow dah kembali. Harap audio Dr. Chow okey di situ. Ada soalan kepada Dr. Chow berkenaan dengan sama ada does COVID vaccine such as Pfizer can cause prolonged headache. So prolong tu soalan daripada Chua ni, dia tak menyatakan prolong itu seminggu ke, 2 hari ke, 3 hari ke. Mungkin ada penjelasan Dr. Chow? Okey, untuk soalan ini sangat bagus soalan dia sebab kadang-kadang kesan sampingan vaksin ini memang sakit kepala adalah di antara kesan sampingan yang telah direkodkan dan juga boleh dikatakan lebih kurang 40% hingga 50% pesakit boleh mengalami sakit kepala yang daripada yang mild ataupun sehingga yang lebih serius. Akan tetapi kalau prolong ini melebihi 1 minggu, saya cadangkan kena diperiksa oleh doktor sebab kita kena periksa sama ada kebekuan darah di dalam otak ke, dalam brain ataupun ada masalah di dalam kita punya otak di mana memberikan prolong headache ini. Jadi jangan mengambil remeh-temeh tentang kesakitan kepala yang berpanjangan. Okey, baik Dr. Chow, loud and clear kali ini, suara lebih jelas. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ada banyak soalan-soalan lain. Okey, iaitu berkenaan dengan masih lagi tertumpu kepada, kita nak balik kepada sedikit isu polisi lah berkenaan dengan MySejahtera. Mungkin Dr. Azman boleh membantu untuk jawab daripada Musti mewakili JKJAV juga. Soalan bertanyakan bahawa for the AZ vaccine, YB Khairi has said that JKJAV will review applications requesting for shorter intervals between the 2 doses on a case-to-case basis. So maybe ada update ataupun bagaimana apa yang progres seterusnya? Adakah masih lagi kekal 14 minggu kalau tidak silap saya dalam tempoh 3 bulan, 12 minggu begitu? So mungkin ada penjelasan daripada Dr. Azman? Okey.
ada dua part of soalan ini yang perlu kita pecahkan. Yang berkaitan dengan tempoh tu Dr. Kalai akan bantu. Tapi berkaitan dengan program untuk AstraZeneca opt-in ini, seperti mana kita umumkan, tidak ada lagi lah selepas ini dia akan jadi sebahagian daripada mainstream program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita. Sebab yang dan akan ada lagi bekalan untuk AstraZeneca yang akan masuk. Tempoh yang ditetapkan untuk vaksinasi itu telah mengambil kira bekalan, jadual bekalan yang kita akan terima, dan oleh itulah bila kita space out ataupun kita jarakkan tempoh tersebut, kita telah juga mengambil kira vaksin yang akan sampai untuk diberikan dos pertama dan bila masuk dos kedua. Tempoh yang diumumkan yang sedia maklum di mana bila opt-in itu dibuat ialah 12 minggu dan opt-in itu dibuat berdasarkan informed decision daripada yang orang ramai lah. Jadi apabila kita adakan pilihan sulmi, kita dapati ia mendapat perhatian yang baik. Ramai mungkin sedar kepentingan vaksin ini sudah bertambah baik, dan oleh itulah kita menggunakan pendekatan menggunakan maklumat ini untuk membuka lebih ramai peluang, berbanyak peluang. Contohnya PPP Mega akan dibuka mulai bulan ini dalam beberapa minggu, 1 minggu, 2 minggu lagi dalam bentuk yang lebih ramai. Contohnya bila kita adakan AstraZeneca di 3 lokasi di Bakalang, di Universiti Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di WTC, bilangan yang dikendalikan di WTC contohnya adalah sekitar 8,000 sehingga 9,000 orang satu hari, 8,000 lebih lah satu hari. Angka yang agak baik, dan tempoh yang dikaitkan ini adalah berkaitan dengan kesediaan orang untuk menerima vaksin AstraZeneca inilah. Saya nak update sedikit lagi, semasa minta Dr. Kalai bantu kenapa, adakah perlu kita kurangkan tempoh dan sebagainya. Saya update sedikit, tadi saya maklumkan registration sekitar 11.5 juta. Tapi sebenarnya hari ini berikut dashboard yang kita refer sekarang ini, jumlah yang mendaftar adalah seramai 12.6 juta, dan ini merangkumi 52% daripada target adult population kita lah. Jadi kita alu-alukan lagi pendaftaran yang lebih ramai untuk kita mudah merancang ke mana kita akan salurkan vaksin akan sampai nanti. Mohon Dr. Kalai berkaitan dengan soalan tempoh masa AstraZeneca tadi. Terima kasih Dato'. Ya, dari segi calon vaksin yang kita gunakan di negara kita ada 3 vaksin, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca iaitu Oxford AstraZeneca dan juga Sinovac. Jadi negara-negara yang kita perhatikan di mana mereka telah pun gunakan vaksin ini, khususnya di negara Eropah, terutamanya di United Kingdom, di mana AstraZeneca digunakan dari mula awal tahun ini, di mana mereka telah gunakan kepada ribuan orang di sana. Dan di sana mereka telah memanjangkan tempoh antara dos pertama dan dos kedua. Ini adalah satu matlamat di mana mereka cuba mencapai pemberian dos pertama kepada bilangan besar di kalangan mereka yang amat apa yang kita kaitkan iaitu risiko tinggi terhadap COVID-19, terutama orang tua yang uzur dan sebagainya. Daripada apa yang mereka lihat ialah pemberian vaksin sedemikian dapat mengurangkan mereka daripada kemasukan ke dalam hospital akibat penyakit COVID-19. Oleh itu, pengesyuran antara 8 minggu hingga 12 minggu telah dilakukan dan sekarang ialah sebenarnya lebih kurang 12 minggu. Walaupun demikian, dari segi kajian, peratusan yang kita tepatkan daripada yang telah diterbitkan ialah hampir 4 minggu sahaja antara dos pertama dan kedua. Oleh itu, daripada apa yang kita perolehi ialah dos itu boleh diberi antara 4 minggu hinggalah 12 minggu. Ini bergantung kepada apakah yang sebenarnya berlaku di sesuatu tempat, iaitu sama ada pandemik itu perlu dikawal untuk golongan yang tinggi yang masuk ke dalam hospital dan ada kemungkinan kematian yang tinggi seperti yang berlaku di United Kingdom. Juga untuk vaksin Pfizer, mereka telah memberi tempoh 3 minggu antara dos pertama dan kedua untuk mencapai tahap keberkesanan yang tinggi iaitu lebih 95%.
Dan oleh itu mereka mengesyorkan ini digunakan, dan negara-negara yang menggunakan dalam tempoh ini menunjukkan seperti juga di United Kingdom penurunan daripada kemasukan ke dalam hospital dan kematian akibat penyakit COVID-19. Oleh itu untuk vaksin Pfizer masih kita mengesyorkan digunakan dalam tempoh itu. Walaupun demikian, dari segi praktisnya memang ada orang yang akan tidak timbul pada appointment seperti yang ditetapkan. Mereka akan datang lewat sedikit, dan data-data ini pun dikumpulkan untuk memberi tahap keberkesanan. Dan kita perhatikan daripada kajian Pfizer, tarikh dos kedua sehinggalah 42 hari. Jadi adalah kemungkinan vaksin itu masih berkesan selepas tempoh 42 hari. Di Malaysia, perkara ini telah pun diteliti. Dan daripada apa yang kita perhatikan, suasana pandemik kita berbeza sedikit daripada negara-negara lain di mana mereka telah memanjangkan tempoh dos kedua. Kedua ialah satu isu yang baru timbul, iaitu variants of concern, iaitu virus COVID-19 yang berbeza dari segi cara dia merebak dan juga membawa gejala penyakit. Apabila timbul variants of concern, keberkesanan vaksin-vaksin ada pengurangan dari segi benda yang kita telah berbincang tadi, iaitu risiko simptomatik COVID-19 dan juga risiko kemasukan dalam hospital. Oleh itu, apa yang perlu kita perhatikan ialah tempoh yang kita nak memanjangkan perlu kita berbanding dengan risiko variants of concern terhadap mereka yang ada risiko kematian ataupun gejala teruk untuk COVID-19. Berdasarkan ini, kita menetapkan, masih mengekalkan dari segi aspek pemberian vaksin, iaitu untuk AstraZeneca sehingga 12 minggu dan untuk Pfizer sehingga 3 minggu dengan syarat di mana mereka masih boleh memanjangkannya berdasarkan ataupun memendekkannya berdasarkan variants of concern. Ini adalah satu perkara dinamik yang kita perlu perhatikan data-data daripada negara-negara lain dan juga di negara kita melalui genomic sequencing di mana mereka perlu perhatikan di mana negara di dalam negeri-negeri di mana ada penyebaran virus concern ini dan untuk menentukan dari segi pemberian vaksin. Jadi ini adalah satu perkara yang dinamik kita perlu meneliti. Ya, mungkin Dr. Kalai ataupun Dr. Hanif menyebut berkenaan dengan variant of concern VOC ini, ada banyak juga soalan contohnya daripada Jamie Lau sendiri yang bertanyakan berkenaan dengan keberkesanan vaksin, contohnya seperti vaksin AstraZeneca on South African variant of concern. Do we have the specific data and what are the specific benefit if cannot handle VOC? So bagaimana kita nak memahami rakyat bahawa pentingnya untuk ambil vaksin walaupun pada ketika ini pelbagai varian dilaporkan. Okay, Dr. Kalai ataupun Dr. Hanif boleh jelaskan? So, variant concern ini memang membawa dari segi cara merebaknya kadang-kadang ada tinggi, ya, kita lihat, dan juga dari segi risiko dari kemasukan dalam hospital. Ini telah pun dilihat di negara selepas diberi vaksin pun berlaku. Tetapi yang paling penting ialah apakah matlamat kita memberi vaksin. Vaksin ialah untuk mencegah daripada penyakit ini dan terutamanya kepada golongan yang berisiko tinggi. Khasnya di golongan orang tua yang kita lihat dalam negara kita pun kematian adalah amat tinggi di peringkat umur 60 tahun ke atas. Jadi tumpuan diberi untuk mereka. Dan walaupun ada variants of concern, peratusan yang mereka terselamat daripada kemasukan dalam hospital ataupun kematian masih terkawal dengan vaksin yang sedia ada. Jadi ini penting. Ya. Dari segi adakah mereka mengidap simptom COVID berdasarkan variants of concern berbanding dengan peratusan yang masuk ke dalam hospital dengan gejala serius, semua vaksin ini masih berfungsi untuk menahan perkara yang penting ini, iaitu mengurangkan risiko masuk hospital disebabkan gejala serius COVID-19. Ini penting. Sebab itu, semua yang perlu diberi vaksin mesti menerima vaksin. Ini adalah untuk mereka memberi pertahanan terhadap gejala yang serius. Dan semua vaksin melakukannya. Walaupun ada pengurangan dari segi efikasinya. Itu adalah
perkara yang kita perlu timbangkan. Maybe Dr. Chow boleh tambah sedikit kepada penjelasan. Ya, Dr. Kalai sudah terang dengan jelas, akan tetapi saya kena stress, macam kita tahu bahawa segala vaksin ini bukan 100% keberkesanan dia. Akan tetapi untuk variants yang concern, memang ada penyelidikan menunjukkan bahawa coverage dia, perlindungan itu mungkin tidak seperti yang original Wuhan virus sebegitu bagus. Seperti kalau Pfizer, kita cakap Pfizer punya vaksin, dalam variant yang concern itu, keberkesanannya berbanding dengan yang original virus itu daripada 95%, mungkin dia jatuh sehingga 75%. Akan tetapi, ini tidak bermaksudnya dia tidak berkesan. Pentingannya kita nak bahawa segala pesakit ataupun orang yang menerima vaksin, kita tujuannya adalah untuk mengurangkan gejala serius ya, COVID-19 yang memerlukan oksigen, yang memerlukan ICU, di mana sistem kesihatan kita sekarang ini memang very stretched and stressed. Ya. Okey, seterusnya soalan kepada Dr. Hanif. Ada yang bertanyakan kalau dah ambil contoh first dose adalah Pfizer, boleh ke second dose ambil vaksin lain ataupun first AstraZeneca, second dose nak ambil lain. So mungkin ada penjelasan Dr. Hanif? Ya, buat masa ni belum dibenarkan lagi lah untuk kita ambil vaksin lain lah. Betul, dos pertama AstraZeneca, dos kedua Pfizer dan sebagainya. Walaupun ada cadangan-cadangan tu boleh, tapi untuk aspek tu Malaysia ni kita masih gunakan dos pertama dan dos kedua tu vaksin yang sama. Dan saya ingin menambah yang soalan tadi tu yang diterangkan oleh Dr. Kalai dan Dr. Chow tadi tu. Jadi saya setujulah dengan penerangan tersebut. Walaupun terdapat kemungkinan keberkesanan vaksin terhadap varian-varian baru ni mungkin kekurangan dan sebagainya. Tapi kita masih perlu ambil vaksin COVID-19 ni. Sebab sekurang-kurangnya ada perlindungan di situ. Walaupun Dr. Chow tadi menyatakan bahawa sekurang-kurangnya tadi kan dia boleh mengurangkan keterukan. Kalau dia dapat jangkitan tu sekurang-kurangnya boleh mengurangkan keterukan. Kalau yang tak menerima vaksin tu mungkin dia boleh ada risiko yang tinggi untuk masuk ICU dan sebagainya. Tapi setelah divaksin, menerima vaksin tu, kemungkinan risiko untuk mendapat morbidity yang teruk tu akan berkurangan. Jadi walaupun terdapat varian-varian baru dan sebagainya, takkan kita nak tunggu vaksin baru pula untuk varian baru. Jadi kita dapatkanlah vaksin yang sedia ada. Masih perlu mendapat vaksin. Baik, Dr. Hanif. Okey, daripada soalan klinikal kita nak ke soalan polisi sedikit daripada Hambali Muklas yang bertanyakan mungkin soalan ini kepada Dr. Nur Azman. Jadual vaksinasi bersasar kepada sektor ekonomi yang tertentu seperti kilang dan binaan. Bolehkah sektor ini diberi keutamaan untuk mereka dengan perbelanjaan mereka sendiri? Pandangan di peringkat MOSTI bagaimana, Dr. Azman? Untuk soalan ini, kita perlu jelas berkenaan dengan kita maklum sama-sama di sini bahawa fasa pelaksanaan PICK kita adalah berfasa 1, 2, 3 dan sebagainya. Fasa umum adalah fasa 3 yang akan dimaklumkan bermula dalam beberapa minggu lagi lah. Tapi dalam fasa, dia ada satu lagi fasa dan fasa keempat untuk kawalan wabak. Yang apabila terdapat keperluan, maka kita akan perkenalkan exercise ataupun pendekatan tertentu. Contohnya PPV mega dan juga keperluan dan pertimbangan untuk melaksanakan di kawasan-kawasan industri yang penting untuk essential ekonomi kita bergerak untuk mengawal wabak. Contohnya di kawasan, kalau kita sedia maklum sekarang ini di Lembah Kelang adalah tumpuan di mana terdapat kes yang tinggi. Jadi apabila sekiranya kawasan tersebut adanya kawasan industri dan memang essential economic activities perlu dilaksanakan,
supaya tidak terdedah dengan risiko-risiko transmission dan yang berkaitan dengannya, kita akan menggerakkan pendekatan sedemikian. Malahan telah ada beberapa perancangan dan kita sebenarnya memerlukan kerjasama dengan pihak swasta. Sedia maklum umum vaksin yang kerajaan procure atau peroleh ini adalah secara percuma akan diberikan kepada seluruh penduduk di Malaysia ini, termasuklah warga asing ataupun penduduk yang pekerja-pekerja yang ada di penduduk tetap dan sebagainya. Jadi termasuklah juga pihak industri. Maka vaksin tersebut sendiri adalah percuma. Cuma yang kita maksudkan dengan kerjasama dengan pihak swasta adalah penyediaan fasiliti untuk melaksanakan pusat-pusat vaksinasi. Jadi kerjasama tersebut kita alu-alukan dan kita buka untuk dirancang bersamalah. Jadi itulah respon secara agak terbuka bagi kita bekerjasama lah dengan pelbagai pihak, malahan dengan NGO dan persatuan-persatuan tertentu, contohnya persatuan orang-orang kurang upaya dan sebagainya. Kita adakan juga kerjasama ini sebagai bentuk berjalan secara bersama dengan fasa 3 yang kita buka untuk orang awam. Tidak ada istilah bahawa ada orang katakan sebagai favor kepada setengah-setengah kumpulan, tetapi asas utama di sini adalah kita hendak kontrol wabak, dan untuk itu ada fasa 3 dan juga pendekatan mega PPV ataupun PPV industri dan sebagainya. Baik, okey, soalan seterusnya daripada Fadila, mungkin soalan kepada Dr. Chow. Pertama, patient that have penicillin allergy. 2, patient with severe asthma. Which vaccine suitable? So mungkin Dr. Chow ada pandangan? Okey, untuk pesakit-pesakit yang ada alahan terhadap ubat-ubat antibiotik ataupun terhadap jenis ubat-ubat yang lain, sebenarnya bukan kontraindikasi untuk semua jenis vaksin. Okey. Kontraindikasi untuk vaksin adalah di mana pesakit experience anafilaksis terhadap vaksin. Itulah di antaranya kontraindikasi sebenar untuk vaksin. Kalau seseorang itu tiada mengalami anafilaksis, apa itu anafilaksis? Anafilaksis adalah sejenis sindrom di mana pesakit akan mengalami gejala-gejala tiba-tiba susah bernafas ataupun sukar bernafas dengan manifestasi di antara kulit-kulit dia, mungkin bengkak muka, bengkak mulut, bengkak di mata ataupun bibir, dan juga mengalami kejadian keturunan tekanan darah ataupun shock. Ini adalah di antara 3 gejala di mana gejala-gejala bertindak balas yang serius terhadap vaksin. Kalau sesiapa yang ada tindak balas seperti ini adalah true kontraindikasi untuk vaksin-vaksin sebenarnya. Okey, yang lain tu kalau ada alergi kepada penicillin ataupun alergi kepada antibiotik lain, sebenarnya boleh menerima vaksin-vaksin untuk COVID-19, tetapi pemerhatian diperlukan 30 minit selepas suntikan di tempat itu. Okey, dan juga asma. Kalau asma yang stabil, okay, bukan asma yang sekarang teruk dan berada di dalam hospital. Akan tetapi asma yang stabil, ada mengambil ubat asma-asma dan juga tiada gejala-gejala asma yang serangan asma sekarang pada waktu ini, adalah semua pesakit asma adalah sesuai untuk menerima sebarang COVID-19 vaksin. Dr. Chow, mungkin saya boleh tambah sedikit, ada soalan daripada Miro dan juga seorang anonymous yang juga bertanyakan berkenaan dengan immunocompromised. Boleh ke ambil Pfizer, dan juga pesakit hepatitis B untuk ambil AstraZeneca. Is it okay for that? Untuk soalan pertama, pesakit-pesakit yang di mana imun sistem dia rendah, sama ada disebabkan oleh ubat-ubatan imun sistem yang rendah seperti kanser sebab ubat kemoterapi, ataupun pesakit-pesakit yang mengalami penyakit imun seperti HIV. Dua-dua kumpulan ini, immune compromised pesakit ini, sebenarnya adalah indikasi dia untuk menerima vaksin COVID-19.
tiada kontraindikasi. Dan saya nak beritahu bahawa di dunia ini semua vaksin COVID-19 ini bukan live virus. Dia sebenarnya adalah inactivated virus ataupun mRNA vaksin yang mengandungi cebisan messenger RNA, dan benda-benda virus vaksin-vaksin ini adalah selamat untuk kumpulan imun kompromis ini. Akan tetapi keberkesanan dia mungkin tidak seperti bagus dengan orang-orang yang tahap ketahanan dia normal. Tetapi boleh menerima vaksin ini. Okey. Lagi satu untuk hepatitis B, ya, tiada masalah. Tiada masalah. Okey. Okey. Alright. Seterusnya berkenaan dengan sedikit polisi Dr. Nur Azman dari bagaimana kita selepas ini ada yang bertanyakan berkenaan dengan proses vaksinasi yang sekarang kita telah berjalan proses vaksinasi, tetapi bagaimana kita ingin memastikan proses vaksinasi yang efisien, berterusan dan tepat pada masanya. So soalan yang agak untuk kita faham efisien itu, bagaimana untuk meningkatkan tahap efisien di peringkat MOSTI, JKJAV, CITF untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia ini vaksin dengan segera dan secepat mungkin. Berkaitan dengan perancangan yang teliti lah, kita ada kerjasama dengan pelbagai pihak. Contohnya kalau tujuan kita adalah untuk mengurangkan bebanan di barisan hadapan kesihatan dalam mengendalikan kes-kes yang sedia ada. Jadi kita akan bekerjasama dan mendapatkan sumber-sumber seramai mungkin kata vaccinators kita lah, dari kalangan pengamal-pengamal perubatan swasta, ya, dengan kerjasama sebuah agensi di bawah KKM yang akan membantu mendapatkan dan mengkoordinasi sumbangan mereka, kerjasama mereka. Juga kita akan mendapatkan lebih ramai vaksinator dari kalangan mereka yang telah mungkin bersara dalam profession kedoktoran dan sebagainya. Jadi itu adalah pendekatan untuk meningkatkan efisiensi dalam kata apa, dia punya throughput harian. Throughput harian ini perlu kita tingkatkan kerana seperti mana yang Dr. Hanif mention awal tadi, pada masa ini 2-3 hari lepas, in fact sekarang pun sekitar 100,000 hampir 100,000 dos satu hari di seluruh Malaysia. Dos yang ini yang kita perlu tingkatkan, dia menggambarkan utilization rate of vaksin yang kita terima. Jadi sasaran untuk peringkatan berikutnya adalah sehingga lebih 150,000, malahan mampu capai 200,000 satu hari sekiranya faktor-faktor seperti NGO volunteer, sukarelawan, para sukarelawan bukan kesihatan boleh mendaftar menerusi myvas.gov.my, iaitu kita menerima sukarelawan menerusi Kementerian Pendidikan dan Sukan, dan juga fasiliti-fasiliti mega PPV yang lebih efisien berbanding dengan PPV yang kecil-kecil, kerana apabila kita satukan atau tumpukan bilangan vaccinators dan juga petugas-petugas kesihatan lain di tengah kawasan yang besar, maka throughput itu lebih baik. Seperti yang saya sebutkan tadi, WTC KL 8,000 lebih satu hari, dan kalau kita ambil kira bilangan operasinya hourly satu hari, itu lebih kurang 10 jam. Jadi throughput dia amat tinggi. Jadi apabila kita nak tingkatkan efisiensi, faktor-faktor inilah yang kita perlu fikirkan. Of course, kita bila buka PPV Mega, kita juga fikirkan bagaimana kita hendak memastikan mereka yang datang itu dalam keadaan yang selamat, tidak berpusu-pusu. Jadi efisiensi ini juga bergantung kepada sistem-sistem yang bercakap antara satu sama lain. Contohnya sistem appointment yang kita akan space out dan pastikan dalam 200 hingga 300 orang satu jam setiap slot masa. Supaya tidak, dan kita mohon supaya bila mendapat pemakluman appointment itu tidak datang terlampau awal, kerana barisan yang slot yang depan itu belum habis lagi. Sekali datang 2-3 jam sebelum itu, maka efisiensi untuk mengawal crowd juga akan timbul. Jadi itu satu sistem yang penting untuk kita faham. Yang keduanya, bila berdaftar dan perlu memastikan di mana perlu dah hadir dan pada masa yang mana, untuk seseorang itu mengesahkannya, kita ada website
dan juga MySejahtera dan ada call center. Sekiranya call center dia bunyi, kita telah pun pada hari ini, pada masa ini, maklumat-maklumat yang sedia ada tu dia real time. Server-server yang berbeza antara MySejahtera dan juga call center serta pelaporan atau pendaftaran melalui website, dia sekarang ni real time. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus, dan kita juga sedang tingkatkan online hotline kita untuk lebih banyak panggilan bila kita buka phase 3 nanti, perkara-perkara yang inilah sistemnya, volunteernya, non-healthnya, PPP Meganya yang kita rancang ini akan meningkatkan efisiensi ataupun throughput daily yang kita rancangkan supaya kita dapat capai lebih cepat herd immunity bagi sasaran utama yang di bawah PICK ini. Terima kasih Dr. Nur Azman. Soalan seterusnya saya rasa mungkin sesuai dengan Dr. Khalil Rasu berkenaan dengan soalan daripada SFSO yang bertanyakan, are there any of the vaccines offered in Malaysia that are not suitable for people living with HIV? Also, what are the comorbidities patients should stay away from these vaccines? So, soalan maybe daripada golongan mereka yang golongan rentan lah dalam konteks kita di Malaysia ini yang mengalami masalah-masalah seperti HIV dan juga comorbidities yang lain. Mungkin Dr. Khalil boleh jelaskan? Saya sebenarnya jelaskan sedikit saja, Dr. Chow lebih sesuai menjawabnya. Tetapi daripada pemilihan calon vaksin, semua vaksin ini sebenarnya disyorkan kepada golongan yang berisiko tinggi dan mereka yang terkandung dalam golongan HIV adalah golongan berisiko tinggi. Oleh itu ada guidance untuk mereka dan Dr. Chow boleh menerangkan sebenarnya apakah isunya sebenarnya yang mereka perlu faham. Okey, sorry sekejap. Sebelum saya pergi ke Dr. Chow, sedikit dahulu. Okey, kita akan melanjutkan sesi kita ini 15 minit lagi, iaitu sehingga jam dalam 12.15 nanti, kerana kita terima soalan yang banyak sangat. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mengajukan soalan, setia bertanyakan soalan dan juga memahami bagaimana kita ingin menggalakkan lagi proses vaksinasi. Persoalan-persoalan anda kami cuba jawabkan, sampaikan, dan mungkin Dr. Chow boleh teruskan dengan jawapan Dr. Chow. Okey, untuk soalan ini sebenarnya di dalam kajian-kajian vaksin COVID-19 merata-rata, kebanyakan kajian ini mengelak daripada mengundang pesakit-pesakit living with HIV dalam kajian tersebut. Akan tetapi ada segelintir kajian yang kecil menggunakan ataupun memberikan vaksin ini kepada pesakit yang ada mempunyai HIV. Dan daripada kajian-kajian yang sikit-sikit ini, kita tahu bahawa keberkesanan terhadap vaksin dalam golongan pesakit HIV ini adalah juga bagus. Okey, jadi saranan dia, pesakit-pesakit HIV yang imun sistem dia rendah sepatutnya menerima vaksin-vaksin COVID-19. Akan tetapi jenis apa tidak kisah. Okey, kalau sesiapa yang ada vaksin jenis apa pun boleh menerima. Sebab vaksin-vaksin di market sekarang ini bukan live virus. Sekali lagi saya terangkan, vaksin ini bukanlah vaksin yang hidup virus. Jadi dia tidak memudaratkan pesakit yang imun sistem dia rendah dan tidak menyebabkan penyakit COVID-19. Ada satu soalan itu dia tanya, sama ada vaksin ini boleh menyebabkan PCR positif ataupun RTK antigen positif. Ini adalah answer dia, jawapan dia. Dia tidak menyebabkan penyakit COVID-19. Okey, dan juga ada comorbidity yang di mana kita tidak boleh memberikan vaksin adalah di antara comorbidity yang tidak boleh menerima vaksin-vaksin ini adalah di mana pesakit itu sekarang sangat tenat. Okey, pesakit itu tenat dan juga tidak mempunyai imun sistem yang cukup untuk membina antibody jikalau diberikan vaksin. Seperti pesakit yang mengalami kanser yang menerima aktif kemoterapi sekarang ataupun radioterapi sekarang di mana sistem ketahanan imun badan dia sangat-sangat rendah dan kita faham bahawa jikalau diberi vaksin tiada kesan keberkesanan dia. Okey, adalah jawapan ini. Okey. Soalan kepada Dr. Hanif bertanyakan berkenaan dengan vaksinasi bawah 18 tahun. Sudah banyak negara luar memberi vaksin kepada mereka yang berumur bawah 18 tahun. Adakah negara kita sudah bersedia untuk memberi vaksin kepada yang berumur bawah 18 tahun?
Ya, saya dah jawab tadi dalam tu chat tu, tapi tak apalah. Okey. Ya, sebab masa ni NPRA meluluskan untuk penggunaan 18 tahun ke atas, dan memang ada cadangan untuk permohonan untuk daripada pihak Pfizer supaya vaksin Pfizer ni boleh diluluskan untuk kegunaan bawah 18 tahun. Once diluluskan oleh NPRA, memang kita bersedia untuk memberikan vaksin Pfizer ni untuk daripada 12 hingga 18 tahun lah. Sebab kita sebab mereka ni sebenarnya biasanya bersekolah. Kita boleh gunakan tim sekolah kita ni untuk beri pemberian vaksin kepada kanak-kanak ni lah daripada umur 12 hingga 18 tahun. Cuma sekarang ni syaratnya ialah perlu kelulusan daripada NPRA dululah untuk digunakan vaksin ini digunakan untuk kanak-kanak. Baik, okey, saya ingin ulangi, kita akan extend masa sedikit dalam 10 ke 15 minit. Okey, terima kasih. Yang mungkin berulang ataupun mereka yang sedang melalui ataupun menjalani proses yang sedang menjalani proses rawatan di hospital dan sebagainya. Ada soalan yang berkenaan dengan sama ada perlu ke saya mendapat consultation, berjumpa dengan doktor berunding. Telah banyak pakar-pakar kita dan juga di media-media juga telah maklumkan bahawa jika anda sedang menerima apa-apa rawatan penyakit, rujuk dengan doktor anda untuk mendapatkan consultation, penerangan berkenaan vaksin, apakah bentuk vaksin dan sebagainya. Saya ulangi lagi sekali, mungkin ada yang bertanyakan sama ada perlu ke saya mendapat rundingan ataupun berjumpa consultation daripada doktor sekiranya saya ada sakit sekian-sekian. Ya, saya ulangi lagi sekali, ya, anda perlu berjumpa dengan doktor perunding anda untuk memaklumkan, menjelaskan kepada anda. Okey, kita ada lagi soalan-soalan yang lain termasuklah okey, mungkin ini soalan kepada Dr. Kalaya Rasu daripada Nick. Can we have urge to publics have self-measuring of approved pulse oximeter to lesser any related asymptomatic patient cannot notify own situation and move to stage 3 and also BID. Mungkin Dr. Kalai ataupun Dr. Hanif sesuai untuk menjawab soalan ini. So isu pulse oximeter ini adalah sebab ada ramai yang berpendapat dari segi oksigen level lah, mereka dapat mengesan penurunan sekiranya mereka bergejala. Oleh itu ada yang mengesyorkan untuk melakukan secara sendiri di rumah. Ini adalah satu yang susah untuk kita mengesyorkan sesuatu brand dan sebagainya sebab ada perbezaan di semua segi pemasaran. Yang penting ialah seseorang itu yang disyorkan untuk khasnya berkuarantin di rumah. Mereka menggunakan bukan sahaja pulse oximeter kalau mereka ada, tetapi juga gejala-gejala lain yang dapat dipaparkan dalam MySejahtera. Dia ada gejala lain macam ada batuk, ada tanda-tanda demam dan sebagainya. Sebab penyakit COVID-19 bukan saja dari segi penurunan oksigen, dia ada gejala lain. Kita perlu perhatikan keseluruhannya. Jadi ada yang mungkin tidak nampak penurunan dari segi oksigen sahaja, kita perlu meneliti dari segi adakah gejala mereka lebih daripada mild kepada moderate. Dan ini perlu mereka ada hubungan dengan doktor sebab kalau berlaku mereka perlu diberi laluan kepada untuk pergi ke hospital dan sebagainya. Ini penting. Jadi janganlah kita anggap alat sahaja cukup. Terima kasih. Mungkin soalan kepada Dr. Hanif, ramai juga yang mereka golongan ataupun wanita yang berada dalam chat kita hari ini bertanyakan berkenaan dengan mereka yang merancang untuk mengandung, yang sedang mengandung dan sedang menyusukan bayi. So bagaimana kita nak faham berkenaan dengan mungkin ada bentuk ataupun vaksin tertentu yang boleh mereka ambil sekiranya merancang untuk mengandung ataupun sedang mengandung ataupun sedang menyusukan bayi, Dr. Hanif. Ya, masa ni daripada garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah dikeluarkan untuk wanita mengandung yang kita recommend ataupun yang kita recommend lah ialah vaksin Pfizer dan diberikan semasa kandungan tu berumur 14 minggu hingga 32 minggu lah. Dan jika wanita ingin merancang untuk mengandung,
bermakna pastikanlah tempoh untuk diberikan vaksin dalam 14 minggu, 13 minggu tu perlu sesuai lah. Dan kalau misal kata dia mengandung masa itu dan bukan dalam tempoh yang sesuai ni, dia sebenarnya boleh tangguhkan pengambilan vaksin tersebut. Dan begitu juga dengan wanita yang sedang menyusukan anak. Buat masa ini vaksin yang disyorkan ialah vaksin Pfizer. Mungkin ada di negara lain boleh juga gunakan AstraZeneca dan sebagainya, tapi buat masa ini yang pakar-pakar syorkan, pakar ONG lah contohnya, ialah vaksin Pfizer. Dan wanita mengandung juga adalah berisikolah untuk dari segi berisiko untuk mendapat komplikasi yang teruk daripada jangkitan vaksin ini adalah tinggi jugalah, sebab mereka memang perlukan untuk diberikan vaksin. Mungkin Dr. Chow boleh tambah daripada saya nak tambah sikit di sini. Walaupun daripada guideline Kementerian Kesihatan Malaysia ada garis panduan menerangkan bahawa masa yang paling sesuai untuk wanita yang mengandung untuk menerima vaksin untuk COVID-19 jenis brand Pfizer ini adalah daripada 14 minggu. Ada segelintir wanita sebenarnya semasa dia menerima dos pertama itu dia tidak tahu dia mengandung, dan juga selepas itu dia tahu sendiri mengandung. Adakah sama ada kita perlu buat apa-apa? Sebenarnya pada waktu kejadian macam itu, kita kena tengoklah daripada kajian-kajian di luar negara, di mana di Amerika Syarikat brand Pfizer ini memang diberikan untuk segala wanita pada semua waktu mengandung, termasuklah semester pertama di mana baru mengandung adalah ditunjukkan bahawa berjuta-juta dos sudah diberi dan juga dia tidak memudaratkan kandungan. So untuk jawapan itu kita akan tangguhkan dos kedua sehingga semester kedua 14 minggu mengandung. Akan tetapi kita tidak perlu buat apa-apa terhadap kandungan itu. Ada wanita tanya saya, perlukah saya gugurkan ke ataupun apa-apa ke? Sebenarnya tidak perlu. Kita akan teruskan kandungan itu dan memberikan dos kedua itu pada minggu ke-14 lagi atas. Okey, Dr. Chow, dan seterusnya kita banyak soalan-soalan hari ini melibatkan klinikal juga. Seterusnya, okey, kalau anonymous ya, kalau parents dah ambil vaksin tetapi anak-anak masih belum, adakah ada kemungkinan parents mungkin akan menjangkiti anak-anak sekiranya parents masih perlu bekerja semula seperti biasa? So sebab kalau kita lihat semalam KPK pun ada berkongsikan statistik berkenaan dengan kanak-kanak pun jumlah yang besar juga yang dijangkiti COVID-19 ini. So bagaimana untuk kita memahami ibu bapa yang ada anak-anak dan juga yang telah pun mengambil vaksin ataupun yang belum mengambil vaksin, bagaimana kita ingin memahaminya? Mungkin Dr. Chow ataupun soalannya mungkin dia nak tanya adakah kemungkinan parent mungkin dijangkiti ataupun menjangkiti anak-anak. Kalau saya nak cakap bahawa vaksin ini bukan 100% perlindungan dia. Jadi kalau parents itu ada ambil vaksin dan kalau anak-anak dia ada COVID-19 penyakit di rumah, household contact adalah risiko jangkitan yang sangat tinggi. Sebab di dalam rumah itu ruangan kecil, pengudaraan mungkin tidak sebegitu bagus dan juga kita tidak memakai mask di dalam rumah juga. Jadi contact time itu lama. Jadi kalau walaupun parents sudah ada vaksin, kalau anak-anak itu mempunyai COVID-19, penyakit COVID-19, kemungkinan masih boleh berlaku parent itu dijangkiti COVID-19. Okey? Akan tetapi kalau the other way round, kalau parents sudah divaksinasi, sama ada parent boleh menjangkiti anak-anak. Sekali lagi, vaksin tidak menyebabkan penyakit COVID-19. Okey, dia melindung daripada penyakit COVID-19. Okey.
Okey, baik. Seterusnya, kita mungkin dalam 2-3 minit lagi mungkin ada satu ataupun dua soalan lagi yang boleh kita ambil berkenaan dengan seterusnya. Ada juga yang bertanyakan mungkin berkaitan dengan soalan sebelum ini tadi kepada Dr. Nur Azman. Can companies buy vaccines to inoculate their staff and secara keseluruhannya? Kalau kita tengok mungkin ada syarikat JLIC yang mungkin telah pun ada perbincangan dengan MOSTI dan sebagainya. Jika tidak keberatan untuk berkongsikan, sebab saya difahamkan ada juga perbincangan telah pun dilakukan di peringkat syarikat-syarikat besar ini untuk memperoleh vaksin. Untuk respon kepada soalan ini, saya sekali lagi perlu tegaskan bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan kita ini adalah untuk semua penduduk Malaysia. Dan sekiranya ada keputusan untuk melaksanakannya dengan lebih segera kepada kumpulan tertentu, ia ada asas-asas seperti untuk komorbid pada fasa 2 dan juga kepada orang babak. Jadi kalau ada pun keperluan untuk membeli oleh pihak swasta, sebenarnya vaksin yang diperolehi ataupun dibeli oleh pihak kerajaan telah pun merangkumi 110% penduduk Malaysia. Dan kita seperti mana diumumkan, ini akan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini juga, insya-Allah. Walaupun dalam PICK dalam plan utama kita sebut pada awal tahun depan. Kita akan ramp up dengan segera, dan kalau ada penlibatan, sekali lagi saya jawab, kalau saya respon, kalau ada kerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakannya bersama, itu amat dialu-alukan. Jadi untuk menjawab adakah JLC dibenarkan membeli atau tidak dan sebagainya, ia lebih kepada bentuk policy decision yang perlu dibuat di peringkat JKJAV, dan JKJAV belum akan meneliti perkara-perkara tersebut seperti dengan lebih menyeluruh dan strategik untuk kepentingan negara. Okey, mungkin soalan kepada Dr. Kalai ataupun Dr. Hanif, kita ada lagi vaksin yang belum masuk ataupun yang belum diluluskan oleh NPRA lah. Dalam kata mudahnya, kata layman termnya adalah belum masuk Malaysia lah. Kan? So, Sputnik antara contoh. So, bila lagi vaksin-vaksin sebab ada gesaan yang meminta supaya vaksin yang dah lulus, dah approve WHO, go on, proceed. So, macam mana kita nak faham selepas ini, apa lagi vaksin yang mungkin akan masuk yang sedang dipertimbangkan? Secara ringkasnya Dr. Kalai ataupun Dr. Hanif. Kita perlu perhatikan bukan semua yang terlulus di negara-negara lain terpakai secara automatik di Malaysia, sebab kita juga ada pemilihan yang berdasarkan suasana yang termaktub, iaitu contohnya guna pakai, status halalnya, contohnya status dari segi keselamatan dan sebagainya, dan juga dari segi logistiknya, penyimpanan di suhu yang tinggi ataupun suhu yang rendah. Ini adalah perkara lain yang juga perlu kita perhatikan dari segi keberkesanannya. Juga mesti adalah seseorang yang itu faham, iaitu bukan dari sebab kerajaan membeli, masih perlu dari segi di suasana tempatan ada pemegang produk ini, di mana mereka perlu masukkan butiran dan data-data kepada NPRA, minta dari segi pendaftaran dan penilaian dibuat. Ini adalah sebab, ini adalah yang termaktub dalam undang-undang negara kita. Jadi itu adalah sebab NPRA bertanggungjawab sebagai satu agensi yang independen. Mereka tidaklah berdasarkan kepada apa-apa pihak lain. Mereka adalah independen. Ini penting untuk menyelaraskan semua permohonan, tak kira daripada negara lain ataupun dalam negara. Okey, baik Dr. Kalai, saya rasa itu saja buat masa ini. Terima kasih. Saya mohon maaf mewakili pihak penganjur kepada mereka yang bertanyakan soalan tetapi kami tidak sempat jawab. Terlalu banyak soalan, kita faham, dan terutama saya ulangi, mereka yang sedang mendapatkan rawatan ataupun mempunyai sejarah penyakit dan sebagainya, sila rujuk kepada pakar perubatan anda, doktor-doktor, berkenaan dengan adakah sama ada anda layak ataupun tidak layak, dan juga apakah jenis vaksin dan sebagainya yang sesuai. Mereka wanita yang merancang untuk mengandung, yang sedang mengandung ataupun yang menyusukan anak dan sebagainya,
penting untuk anda ambil tahu dan juga baca updates. Kami di Ashrawani juga akan terus membawakan banyak lagi informasi-informasi. Terima kasih kepada semua pakar-pakar kita yang sudi bersama dengan kita pada hari ini, Dr. Kalai, Dr. Hanif, Dr. Nur Azman dan juga Dr. Chow. Terima kasih mewakili pihak Ashrawani. Kami amat mengalu-alukan kesudian anda semua untuk berkongsi kepakaran anda. Sekali lagi saya mohon maaf kepada mereka yang bertanyakan soalan tetapi kami tidak sempat untuk menjawab soalan anda. Kami mohon maaf, tetapi jangan lupa anda boleh terus mengemukakan soalan-soalan ataupun anda boleh kemukakan topik-topik yang lain yang untuk kita bincangkan dengan hashtag tanya link di platform-platform media sosial, terutama di Twitter, hashtag tanya link. Anda boleh kemukakan cadangan-cadangan, kami akan bawakan pakar-pakar untuk bincangkan, berkongsi pandangan, dan insyaAllah dalam sesi yang seterusnya, webinar kita akan membawakan berkenaan dengan Marketing Insider Borneo Edition, localize your product marketing and win over East Malaysian. So isu yang menarik, macam mana nak menembusi sekarang ni semua digital, IR 4.0, macam mana kita nak menembusi pasaran peniaga-peniaga kita. Kalau ada kat dalam ni, jangan lupa untuk terus register. Dan sekian saja dahulu buat masa ini. Saya mewakili pihak Ashrawani, link Ashrawani. Mohon maaf sekiranya soalan-soalan anda tidak dapat kami jawabkan. Terus rujuk kepada pakar-pakar anda dan insyaAllah kita akan kembali lagi dalam siri-siri yang berikutnya. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum dan salam hormat.